Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la ma ba'd. Para pelajar menti yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dalam perjumpaan kita mentor menti yang terakhir buat SEM ini, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua dan tahniah kerana dapat memberikan komitmen di perjumpaan yang terakhir ini. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita dapat buat satu perjumpaan pada saya lebih kepada rumusan lah. Rumusan secara keseluruhan tentang aktiviti-aktiviti dalam perjumpaan kita dari minggu pertama sampai minggu ataupun perjumpaan. Saya, kalau tak silap saya yang ke-13 lah kot hari ini. Betul ya Syuhada? Saya pun tak check. 13 ya. Sebab berdasarkan daripada pihak Haiwan Pelajar, dia mengatakan 13 minggu ataupun 13 kali perjumpaan laporan untuk kena sediakan dan kena serah kepada HEP. Jadi insya-Allah dalam perjumpaan hari ini, pertama sekali saya nak minta kepada semua yang hadir ataupun yang ada di depan ini untuk memberikan sedikit rumusan keseluruhan ataupun dari sudut kekuatan ataupun dari sudut kekurangan sepanjang tempoh perjumpaan mentor menti kita ini dalam maya yang kita hadapi pandemik COVID-19 ini. Dari sudut yang saya sebutkan tadi, dia pro and con ya lah. Pro and con baik apa saja yang melibatkan subjek, yang melibatkan persekitaran kita, sama ada di rumah ataupun dengan urusan dengan lecturer sendiri. So bolehlah cerita dan bolehlah bagikan sedikit pengalaman untuk perkongsian kita dalam perjumpaan. Sekurang-kurangnya alhamdulillah tim kita ataupun mentor ataupun menti kita, usrah kita, ahli usrah kita dalam keadaan sehat, tidak terlibat dengan COVID-19. Alhamdulillah. Jadi kita doakan rakan-rakan yang di sebelah sana, yang di luar sana, rakan-rakan yang daripada kalangan pelajar kita ataupun kawan-kawan di IPG yang kena terlibat secara langsung dengan penyakit baru ni, SEM 3. SEM 3 PISMP, iaitu nama dia Najwa ya. Itulah Najwa. Dan dia tidak dapat masuk menduduki peperiksaan kerana dia terlibat dengan penyakit apa ya? Kanser ya? Kanser. Jadi bila dia terlibat dengan penyakit, dia tidak dapat menduduki peperiksaan untuk SEM ini. Sepatutnya 124 orang dalam SEM 3 itu. Kemudian untuk yang lain tinggal 123. Jadi sepatutnya 124. Jadi alhamdulillah tim kita ataupun usrah kita ni, ahli keluarga kita tak terlibat secara langsung dengan COVID-19 dalam keadaan sihat. Walaupun di sana ada yang lengkap vaksin ataupun yang dah dapat 1, dah dapat 2. Jadi insya-Allah dapat semua lengkap dua-dua, insya-Allah dia akan dapat protect kita punya kesihatan dan badan kita untuk dijangkiti penyakit COVID-19. Baik. Seterusnya dalam perjumpaan kita kali ini, sekali lagi saya nak minta daripada ahli ataupun semua yang mungkin ada pandangan dan cadangan untuk kita sama-sama jadikan sebagai satu anjakan kita pada SEM yang akan datang. Dan dalam kesempatan ini juga saya nak ceritakan secara keseluruhan tentang apa yang ada dalam konten ataupun isi kandungan tentang perjumpaan mentor menti. Pertama sekali dalam yang disediakan oleh ataupun buku panduan mentor menti yang disediakan oleh pihak Haiwan Pelajar, iaitu di sana ada 7 budaya utama yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ialah budaya ilmu. Sebut saja budaya ilmu itu sendiri, kita sebenarnya sudah duduk dalam satu majlis ilmu. Bila ilmu ni kita tak tahu sebelum ni, so sekarang kita sudah tahu.
Itu maksud ilmu, pengetahuan, ilmu pengetahuan, ataupun yang disebut sebagai al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi bila kita dah dapat ilmu, kita amal. Kalau kita tak amal ilmu yang kita dah dapat, maksudnya ilmu yang bermanfaat, maka seolah-olah pokok yang tidak ada buah. Tapi kalau pokok tak ada buah pun, dia ada juga manfaat juga. Sebab boleh berteduh daripada panas. Tak semestinya pokok tu kita boleh makan buahnya. Jadi seumpama kalau kita tanam pokok yang boleh menghasilkan buah, tiba-tiba pokok tu tak ada berbuah. Seumpama orang yang menuntut ilmu tidak diamalkan. Itu budaya ilmu. So, jangan kita tinggalkan budaya ilmu itu sendiri dan jadikanlah sebagai satu benda yang manfaat. Bila ilmu kita dapat, yang mana boleh kita guna, kita guna. Yang mana tak boleh guna, kita jadikan dia sebagai satu sempadan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, budaya kepimpinan. Alhamdulillah, antara kelas ini sudah dapat memberikan satu gambaran yang positif. Walaupun di sana ada yang lambat, ada yang slow, ada yang laju, ada yang ceria, ada yang tak ceria. Itu baguslah. Betul 20 kepala. Mana boleh satu kepala. Anak 4 orang tak sama 4-4 macam saya. 4 orang anak. 4 lain kepala. Lain cara dia. Karakter dia tak sama. Berbeza. Satu berbeza-beza. 4, ini 20 karakter. Jadi bila kepimpinan ini kita garapkan, kita combine, gabungkan sekali dalam satu kepala dan kita bentuk dalam satu organisasi kepimpinan usrah kita, insya-Allah dia akan dapat jadi satu kekuatan pada kita punya tim. Itu kepimpinan yang semua sudah buat satu pembentangan tentang skop-skop ataupun bidang-bidang kepimpinan. Itu budaya kepimpinan. Mesti kita kena wujudkan dalam diri kita. Sekurang-kurangnya untuk diri kita sendiri yang terpimpin, yang dipimpin, dan seterusnya kita akan menjadi pemimpin yang adil. Nombor 1 ni jaminan daripada Allah SWT. Rasulullah sebut. Jaminan yang pertama ialah yang dilindungi oleh Allah SWT di akhirat kelak nanti ialah pemimpin yang adil. Jadi kita nak jadi pemimpin yang adil. Itu yang kedua. Seterusnya, yang ketiga ialah budaya kerja profesional. Budaya kerja profesional. So kita jangan emosional. Buat kerja jangan emosional. Kalau nak main buat perjumpaan mentor-menti ni, jangan rasa macam kena masuk ke? Kita kena buat kerja, apa pun perjumpaan, apa saja yang melibatkan, ada saja di sana order ataupun arahan, maka kita kena buat secara profesional, betul-betul dan bersungguh-sungguh. So macam sekarang ni kalau kita tengok, kita buat kerja, kalau sebelum ini tidak ada background our mentor. Jadi alhamdulillah hari ni atas inisiatif kita buat kerja, kita nampak bahawa ada kelainan. Ada satu background yang sama semua, our mentor, dan nampak gambar mentor di sana, di belakang, dalam kereta, kan nampak steady kan. Itulah mentor aku, kan. Jadi kita nak buat kerja mesti profesional, bukan emosional, bukan buat suka-suka hati. Sebab di situ ada makna. So di situ ada dia punya penuh makna yang tersirat di sana. Tahulah betul, dan kita jadikan sebagai satu budaya. Jangan sampai hanya kita angan-angan saja. Kita nak supaya benda ni berterusan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, budaya akhlak dan moral. Sebab secara lalu lah, budaya akhlak dan moral ni lebih kepada berakhlak. Alhamdulillah sepanjang tempoh saya pegang ni, menti yang ada depan ni, saya tak ada lagi cerita yang tak baik. Tak ada lagi cerita pasal akhlak. PA2, PA SMP, teruk sungguh lah dia ni. Tak ada. Saya tak dengar. Bagus. Bahkan saya dengar daripada pesara-pesara yang terkenal di IPG KTB menyebut PA2 Ustaz. Tengoklah mentor dia siapa. Gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi saya seronok. Bila sebut mentor dia siapa, mentor dia? Ustaz Basir. Memanglah. Macam tu. Jadi alhamdulillah. Terima kasih kepada menti saya yang 20 orang ini kerana dapat menaikkan nama PA2, kumpulan 2. Betul ke kumpulan 2 ni? Betul kumpulan 2 Izzah? Betul tak?
Betul. Betul, kumpulan 2, takut saya silap sebut pula. Jadi kumpulan 2 ni menti di bawah mentor Ustaz Basil, alhamdulillah. Jadi bila kita sebut tentang akhlak dan moral, di sana kita ada akhlak, di sana kita ada moral. So di sana bila kita berada dalam satu kedudukan yang berakhlak, itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Sebab apa? Sebab apa Allah SWT utuskan Rasul? Liutammima makarimal akhlak. Jadi kita sudah clear tentang akhlak tu. Kita sudah dapat aplikasikan apa yang Rasulullah sebut. Dan Allah kata, tidak aku utuskan Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita dah sedikit sebanyak menyumbang ke arah akhlak yang mulia. Okey, yang ke seterusnya, budaya penyayang. Budaya penyayang ni, alhamdulillah setakat ni sayang menyayangi antara satu sama lain. Panggil sana, panggil sini, hello sana, rojo sana, rojo sini. Akhirnya kita dapat tubuhkan satu perjumpaan yang nampak cantik. Dan kita tidak ada, dan kita saling membantu, saling kita melihat kawan-kawan kita yang lain. Dan pada yang lepas hari tu, siapa yang mesej kat saya WhatsApp tentang apa ni, bacaan surah Yasin. Bacaan surah Yasin malam tu. Atirah kata apa? Atirah kan? Nur Atirah mesej kat PM WhatsApp kat saya. Saya hampir terlupa gitu, dan saya pun masuk lambat. Dan saya masuk masa tu pun dah baca doa dah aku. Jadi sebenarnya benda-benda yang macam ni kadang-kadang dia main serentak. Program bacaan Yasin tiap malam, tiap malam dalam sepanjang tempoh COVID ni, ataupun tiap minggu ada je program bacaan Yasin. So petang ni ada lagi bacaan Yasin daripada kumpulan yang di luar sana. Minta supaya pimpin bacaan Yasin, khalifah bacaan Yasin. Kadang-kadang dia clash dengan program IPG, dengan program di luar. Itu yang berlaku sekarang ni. Masing-masing nakkan Quran sekarang ni. Nampak tak di sana hikmah dia? Bila berlaku pandemik, dia tak nampak lain dah, dia nampak Quran je. Dia nampak Quran je. Ya, alhamdulillah. Jadi program-program yang seumpama ini, jadi kita kena sayang diri kita, dan kita kena sayang saudara kita. Sebab di akhirat nanti Allah sebut tentang siapa saudara kamu, nanti kita tak boleh nak jawab. Sebab kita pentingkan diri kita. Kalau nak baca Yasin tu seseorang aja, tak mau ajak kawan-kawan yang lain. Itu menunjukkan ciri-ciri sayang kita kepada kita dan kepada orang di sekeliling kita. Sebab tu kita kalau kena berdoa dengan Allah SWT, jangan kita hanya doa untuk kita saja. Kita hanya doa untuk kita kena doa untuk kita, dan kita kena doa untuk mak bapak kita, dan seterusnya orang-orang Islam yang lain. Itu menunjukkan saudara kita ialah saudara Islam kita. Itu adalah saudara kita. Okay, seterusnya yang ke-6 iaitu budaya hidup sihat. Alhamdulillah, sepanjang tempoh perjumpaan kita dari mula sampai hari ini, kita wujud satu rumpun yang sehat dari segi dalaman, dari segi luaran. Maksudnya kata-kata pun sehat, bercakap pun sehat, tak ada yang kotor, dan dari segi pemikiran pun sehat. Sebab al-aqlus salim fil jismis salim. Jadi bila kita berada dalam satu tubuh badan yang sehat, insya-Allah pemikiran kita pun sehat. Bila kita dah memikirkan satu benda yang sehat, nanti Allah akan bagi lagi tambah lagi ilmu untuk kita nak memikirkan sesuatu perkara yang boleh memberi manfaat kepada manusia lain. Sebab seorang yang baik itu adalah seorang yang boleh beri manfaat kepada orang lain. Itulah manusia yang paling bagus. Okey, itu budaya hidup sehat, dan seterusnya kita dapat menjaga, alhamdulillah Allah berikan kesihatan kita, tak terlibat dengan COVID-19, tak terlibat dengan penyakit-penyakit yang berjangkit ataupun wabak yang sekarang ni dah sampai menular 2 tahun. 2 tahun lebih dah kita sekarang ni. Alhamdulillah ada satu solusi untuk kita divaksinkan untuk menjadi sebagai satu pendinding ataupun protek penyakit-penyakit yang menular ataupun wabak COVID-19. Jadi pihak kerajaan, Kementerian Kesihatan sudah memberikan satu ikhtiar kepada kita, dan kita pilih ikhtiar itu, dan kita buat satu pilihan yang tepat, membuat vaksin ataupun dos pertama dan dos kedua baru lengkap. Itu budaya yang ke-6, dan seterusnya yang ke-7 iaitu budaya estetika. So budaya estetika ini ialah kita nakkan yang elok, kita nakkan yang cantik.
kita nakkan yang indah. Dan kita tak mau yang tak elok. Kita nak jadikan satu budaya. Kalau kita buat sesuatu benda, elok ke? Nampak cantik ke? Kan? Semacam tak elok kot macam ni. Kena ada ciri-ciri ataupun elemen-elemen yang boleh memberikan satu daya penarik kepada anak-anak didik kita. Contoh nanti nak jadi ustazah. Macam mana kita nak dapat satu benda yang boleh di sana ada value, ada sentimental value di sana. Di sana ada nilai-nilai yang boleh memberi satu daya tarik dan jadikan sebagai satu idola. Khususnya anak-anak didik kita nanti, kalau kita berada dalam kelas, anak-anak murid kita kalau tengok guru yang bernama 20 orang ni, 20 orang ni tak datang kelas, dia akan tertanya-tanya dan dia akan cari, dia akan tanya dengan pihak guru besar, mana ya Ustaz Mursyid ni tak datang hari ni? Contohnya macam tu, kan? Sampai ke peringkat dia dah dapat, sebab apa dia tengok 20 orang ni, dari segi penampilan dia, dari segi watak dia, dari segi gaya dia bercakap, dari segi berjalan dia, dari segi kalau orang tengok first impression lah, orang kata bagus. Itu yang dinamakan budaya estetika. Dia kena ada estetika di sana. Kita jadikan, nak buat apa mesti nak yang terbaik, mesti nak yang terindah. Alhamdulillah, ketujuh budaya ini kita dapat buat dan kita akan dapat laksanakan sepanjang tempoh perjumpaan untuk SEM ini, walaupun kita tak buat secara keseluruhannya. Dan insyaAllah kita akan jumpa nanti pada SEM yang akan datang dalam perjumpaan mentor-mentee yang seterusnya. Boleh tak setakat tu rumusan yang saya boleh dapat, satu gambaran yang saya boleh ceritakan walaupun kita tak buat perjumpaan secara normal ataupun secara formal dari mula sampai habis, disebabkan banyak program yang clash dengan program IPG yang mana student kena join, maka kita tidak boleh buat perjumpaan mentor-mentee. Itu juga kalau kita berada di IPG secara bersemuka pun sama juga, tak berapa banyak pun kita jumpa, dari skala je jumpa, tiba-tiba dah jadi pandemik tak boleh jumpa. Dalam online pun sama juga. Jadi Alhamdulillah yang boleh saya share untuk saya berikan tadi, sedikit sebanyak bolehlah antum semua berfikir untuk macam mana lepas ini seorang-seorang sempat ya, cakap sekejap je, 20 orang ni cakap sekejap je, pukul 12 saya kena berhenti, pukul 12 saya kena berhenti ya, sempat ya. Jadi maknanya dalam 20 orang ni boleh cerita sikit lah apa saja yang mungkin yang paling kalau aku tak cerita hari ni aku tak sempurna hidup aku, contohnya tak sempurna hidup aku hari ni, aku kena cakap juga dengan Ustaz Basil. Saya nak yang itu je untuk slot selepas ini. Boleh macam tu? Saya rasa macam saya banyak pula cakap ya. Jadi tak jadi PAK 21 lah macam ni. PAK 21 ni, pendidikan abad ke-21 ni, guru cuma dengar je. Jadi kali ni walaupun kita duduk dalam mentor-mentee ni, macam itulah cara bapa, cara orang tua, cara orang yang lama. Sepanjang tempoh saya sekarang dah umur 56 tahun. Terima kasih atas ucapan birthday hari lahir saya yang ke-56. Sepatutnya saya dah pencen dah. Yang lepas ucapan, saya pun hampir lupa dengan mentee saya. Sebab ramai sangat dah buat ucapan wish kat saya. Mentee aku belum buat ucapan kau. Tengok dah ada dah. Jadi itu yang itulah yang saya rasa macam saya teringat balik. So banyak benda. So bila dah sampai peringkat umur yang macam saya sekarang ni, banyak benda yang kita kena fikirkan. Di samping cucu, di samping anak, cucu pun buat ucapan secara video. Buat cucu ya. Bila dah ada cucu ni macam tu. Jadi anak-anak mentee ni pun sama juga, ingatkan saya lagi. Dan insyaAllah setakat tu sajalah kodnya untuk yang saya punya slot. Dan seterusnya slot yang kedua iaitu tentang mentee saya. Dipersilakan, siapa nak mula? Okey, ucapan saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey. Terus.
Ucapkan terima kasih kepada Ustaz sebab selalu jaga kita orang, doakan kita orang. Mungkin sebab doa Ustaz kita orang mungkin sebab doa Ustaz, doa kita kita orang kuat macam ni. Saya tak tahu lah kenapa saya emosi sangat. Mungkin sebab video tu saya rancang kawan-kawan. Saya rancang kawan-kawan sebab nak mainkan Ustaz. Lepas tu semua bagi sokongan kadang. Semua bagi sokongan tu kat saya. Saya terharu sangat. Lepas sepanjang SEM ni saya walaupun belajar secara maya tapi rasa seronok sebab mungkin niat tu macam bila kita belajar ni kita kena belajar kerana Allah. Bila kita belajar kerana Allah, walaupun belajar secara maya, walaupun jumpa secara maya, rasa macam seronok, rasa macam sampai ilmu tu macam tu. Lepas tu SEM ni saya paling suka subjek Nahwu sebab subjek favourite. Lepas tu yang ada pula Ustaz Hafizan, memang saya suka sangat subjek Nahwu. Lepas tu semua subjek pun best juga macam tu. Lepas tu kawan-kawan pun semua saling tolong-menolong dalam assignment, dalam pembentangan semua. Saya macam kagum nak dapat kawan-kawan dengan Ustaz. Macam tu lah. So saya nak ucapkan terima kasih kat Ustaz dan maaf saya silap kami. Saya nak ucap terima kasih juga kat kawan-kawan sebab selalu baik dengan saya, tolong saya. Mungkin itu je kot. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua Ustaz dan kawan-kawan. Saya tak tahu nak cakap apa tapi mungkin saya nak berterima kasih lah dekat semua kawan-kawan Ustaz untuk semua yang kita telah buat sama-sama dan mungkin sepanjang kita bersama ni ada inside joke ataupun ada, kita bukan semua manis lah, ada yang buruk-buruk juga antara kita. Jadi untuk tu saya rasa satu cara je untuk kita jernihkan balik semua. Bukan benda ni bukan buruk, maksud saya ada yang baik, ada yang buruk. Tapi untuk yang buruk tu saya rasa kita boleh lakukan dengan lebih baik lagi supaya kita sama-sama lebih kuat SEM-SEM depan dengan berkomunikasi. Kalau ada masalah jangan simpan dalam hati. Maksudnya kita cuba selesaikan sama-sama. Tapi tu minor je lah. Cik, yang major saya nak cakap kat sini, terima kasih kepada semua sebab pengalaman kita bersama ni banyak mengajar saya sendiri untuk jadi lebih baik. Dan saya minta maaf, SEM ni pun dah nak berakhir. Sepanjang saya jadi PKK, kalau ada kelemahan, kekurangan atau sebagainya, saya minta maaf. Dan sebagai seorang kawan kepada 20 orang rakan saya yang lain, saya minta maaf kalau tak mampu jadi kawan yang baik. Saya minta maaf sangat-sangat. Dan kepada Ustaz, saya minta maaf kepada Ustaz andai ada kelemahan di mana-mana sepanjang menjadi menteri Ustaz. Sekian, itu saja. Saya tak tahu nak cakap apa. Ustaz semua atirah dengan Izzah dah bagi tahu. Tak cakap apa dah, okey, bagus. Tak boleh nak cakap apa dah. Bagus Syahda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wassalim wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi orang lain dah bagi tahu sikit lah pasal minta maaf dan sebagainya. Jadi saya cuba untuk membagi rumusan untuk matematik lah kan. Jadi rumusan matematik ni kalau kita tengok keseluruhannya pasal dalaman kita kan. Dari segi kalau dari segi program tu kebanyakannya dari segi kesihatan mental, lepas tu baca Yasin, semuanya daripada dalaman kita kan. Jadi suatu inisiatif yang baiklah untuk kita ni. Tambah lagi kita duduk kat rumah kan. Kalau duduk kat IPG takkan adalah program-program yang melibatkan mental ni. Tapi disebabkan berada di rumah ada program sebegini dan inisiatif lah untuk kita yang berada kat rumah ni supaya mental kita ni tidak terlalu koyak lah. Begitu. Jadi
Itu untuk rumusan vitamin T lah. Jadi untuk ucapan sebereka ni, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Basir kerana sentiasa lah menjaga kita kan. Ustaz pun pernah banyak juga bertanya kan, kenapa MT saya ni tak ada beritahu apa-apa pun tentang mereka kan, tentang kita kan. Sebenarnya kita orang ni tak adalah masalah sangat, begitulah Ustaz. Sebab tu mungkin tak ada khabar berita sangat, kenapa tak ada masalah ke MT aku ni, mungkin Ustaz rasa macam tu kan. Memang tak ada masalah lah. Mungkin kecil-kecil tu kita orang boleh settlekan sendiri Ustaz. Itu je lah daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya lah, program mentor-mentee ni sebenarnya dia lebih kepada terbuka lah kepada kita kan. Sebab ada banyak perkara yang boleh dilakukan lah. Perkongsian ke segala-galanya lah. Mungkin luahan perasaan ke apa kan, yang macam Ustaz kata dia tak ada ke yang tanya pasal kesihatan ke apa kan. Tu je. Lepas tu untuk SEM ni mungkin okey je kot. Cuma banyak kesilapan sama kita orang buat kot. Saya lah buat. Mungkin kadang lambat kelas kan. Tu je. Sekian saya. Terima kasih Ustaz. Saya pun tak tahu nak kata apa, tapi satu je saya nak cakap, saya nak minta maaf kepada kawan-kawan saya kalau saya ada perkataan atau perbuatan yang menyinggung perasaan sesiapa. Dan saya nak terima kasih kepada semua kerana sentiasa membantu saya semasa saya berada dalam kesusahan. Nak cakap apa? Saya nak minta maaf lah dengan semua rakan dan dengan Ustaz kalau ada saya pernah terbuat silap ke apa ke. Lepas tu bagi saya lah SEM kali ni untuk saya sedikit sukar kot. Saya banyak mengalami masalah dengan stres, tekanan apa. Lepas tu jadi kadang-kadang saya sebagai PIT MT tu ada tugasan yang saya tak dapat nak buat. Tapi ada rakan-rakan yang tolong, macam Atirah tolong saya, semua Syed tolong saya juga. Jadi saya rasa rakan-rakan banyak bantu saya lah. Ustaz pun ada bantu saya juga, mungkin Ustaz tak terperasan. Ya, apa-apa bila ada saya pernah mesej Ustaz sebelum ni. Ustaz tak perasan ke? Ramai sangat. Jadi nak ucapkan terima kasih lah kepada semua. Kalau tanpa korang mungkin sukar jugalah saya nak habiskan SEM ni. Jadi nak terima kasih. Lepas tu nak minta maaf kalau ada banyak kekurangan dari saya. Saya cuba yang terbaik. Gitu je. Assalamualaikum. Okay. Macam ni, okay. Terima kasih lah untuk Ustaz dan kawan-kawan sebab atas segala baik kita yang kita tempuh selama ni kan. Sebenarnya saya terkesan dengan SEM kali ni. Saya tak tahu kenapa sebab entahlah, rasa terkesan lah, rasa rapat dengan kawan-kawan walaupun masih online kan. Dan sekali saya nak minta maaf kalau selama ni saya ada gagal bagi kerjasama dengan kawan-kawan. Tapi kita orang masih support lah. Tapi udah terima kasih Ustaz. Lepas tu gitu anda ada perlakuan yang buat dan cakap menyinggung ke saya Ustaz. Bagi saya kita ni still lagi dalam waktu pertumbuhan. Still lagi dalam masa pertumbuhan. Jadi kalau kita buat silap, buat salah tu biasa kan. Betul, tapi jangan
kita buat silap salah tu tapi kita tak try untuk ubah. Selama kita tu kita. Itu cukup waktu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya nak cakap terima kasihlah kepada Ustaz sebab selama ni Ustaz adalah, bagi saya Ustaz adalah mentor yang paling hebat yang pernah saya temui, yang pernah saya jumpa. Dan kepada Ustaz dan rakan-rakan saya minta maaf jikalau ada terkasar bahasa. Lepas tu kalau dalam grup tu tak bagi kerjasama, tu mungkin kekurangan saya lah. Saya rasa setakat itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ke? Alhamdulillah. Musyik. Apa yang saya nak rumuskan dalam ni jadilah saya mengaku saya banyak buat salah dalam kelas ni. Terutama sekali dalam grup-grup lah. Tak kisahlah grup lelaki ke grup perempuan. Grup lelaki ni saya rasa diorang dah tahu saya macam mana. Tapi yang grup perempuan tu saya minta maaf. Okay. Saya akan ubah diri saya. Jadi baru ni saya ada call Ustaz kan. Saja je tanya khabar Ustaz tak. Sebab dalam kelas ni saya dengan Ustaz je tak dapat asrama lagi kan. Mana tahu apa dia cakap, tumpang rumah Ustaz tu ke dulu jadi anak Ustaz dulu ke macam mana Ustaz Okey, tak ada masalah. Beres. Okey Ustaz. Saya itu saja saya. Terima kasih. Saya simple je. Saya nak ucapkan jazakallah khairan kathiran kepada khusus kepada Ustaz dan juga jazakumullah kepada seluruh semua sahabat-sahabat lah. Tiadalah yang mampu, saya pun tak mampu untuk bagi ganjaran sebagaimana kebaikan yang semua beri, melainkan insya-Allah Allah akan ganjarkan kebaikan-kebaikan kepada korang semua insya-Allah. Amin. Macam-itulah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz sebab jadi mentor yang terbaik buat kami. Kami bukan sahaja anggap Ustaz sebagai mentor kami, bahkan bapa kami sendiri macam tu. Dan seterusnya saya ucapkan sahabat dan tahniah kepada rakan-rakan sebab kita berjaya menjalani semester ini walaupun banyak dugaan yang kita hadapi tapi kita boleh menghadapi itulah menjalani semester dengan baiklah insyaAllah. Dan seterusnya itulah percaya. Dan saya nak cakap yang betul lah orang kata jarak tu bukan orang kata pemisah antara eratnya sesuatu berhubungan walaupun kami jauhan tapi tetap terjaga ukhuwah tu. Betul lah orang kata communication is the key. Jadi alhamdulillah dengan komunikasi yang terjaga, jadi alhamdulillah lah terjagalah ukhuwah ni insyaAllah. Terima kasih. Saya sama jugalah dengan rakan-rakan lain. Nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz untuk jadi mentor yang terbaik lah untuk kami. Lepas tu kepada rakan-rakan saya juga ingin ucapkan terima kasih dan minta maaf kalau sebab belajar online kan dia macam ada banyak halangan sikit kat rumah. Lepas tu line pun kadang-kadang problem kan. Jadi saya ingin ucapkan minta maaf lah kalau ada apa-apa salah ke, kalau ada kerja grup ada problem ke apa ke, itu ikut daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz sebab banyak membantu kami. Lepas tu minta maaf juga kepada Ustaz kalau ada salah silap dengan kawan-kawan macam tu juga je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama saya nak ucap kepada Ustaz dan kawan-kawan yang banyak membantu dalam proses pembelajaran online ni. Sebab saya tak ada nak cakap apa sangat sebab semua dah cakap, jadi saya tak tahu nak cakap apa. Jadi saya nak ucapkan berbanyak terima kasih dan minta maaf. Itu sahaja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sama juga kawan-kawan pun dah sebut juga kan sebelum ni, tapi saya nak ambil juga lah peluang. Pertama sekali saya nak berterima kasih kepada Ustaz sebab Ustaz ni banyak bagi nasihat kepada kami semua. Sambil-sambil kita belajar ni, sambil-sambil kita dapat ambil pengajaran sama-sama. Seterusnya saya juga nak minta maaf kepada kawan-kawan dan saya nak banyak berterima kasih sebab sanggup kita saling tolong-menolong sepanjang SEM ni, kerana dalam SEM ni agak mencabar lah bagi saya. Jadi saya nak berterima kasih banyak-banyak dan akhir sekali saya harap semua berada dalam keadaan sihat-sihat semula. Itu je pada saya. Boleh Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana jadi mentor kami, sanggup membimbing kami, sering menasihati kami dan banyak memberi tunjuk ajar lah kepada menti-menti ni yang mana seringkali melakukan kesilapan, kesalahan, cuai dan macam-macam lah. Ustaz banyak bagi nasihat, banyak betulkan balik. Dan rasanya kalau kita dapat bersemuka, rasanya ukhuwah kita ni mungkin lebih rapat lah antara satu sama lain kan. Dan saya juga mungkin sebagai KK pada SEM ni nak mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua kerana banyak memberi bantuan, sokongan dan macam-macam lagi lah dalam memudahkan urusan kerja saya. Dan juga saya nak mohon maaf lah sekiranya ada kasar bahasa ataupun sebagainya, ataupun saya cuai dalam melakukan tugas yang diberikan, dan saya harapkan semua dapat terus lagi lah kekalkan diri, kuatkan mental dan sebagainya dalam menempuh SEM yang akan datang. Tak kira lah sama ada di rumah ataupun mungkin kita akan kembali ke kampus pada masa akan datang. Rasanya setakat itu saja. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz sebab sudi jadi mentor kepada kami, dan minta maaf lah kalau ada salah silap. Lepas tu nak ucapkan juga terima kasih dekat kawan-kawan sebab sudi membantu saya dalam SEM ni. SEM ni dia macam cukup mencabar sikit lah bagi saya. Jadi terima kasih dan maaflah kalau ada salah silap juga. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih sebab jadi mentor kami. Itu saja. Okay. Syami dah sampai tak boleh nak cakap apa-apa dah, terkedu dah Syami ya. Okay Syami ya. Okay, sihat ya Syami? Syami sihat ya? Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua kerana dapat berikan ucapan doa untuk kita semua. Mudah-mudahan segala apa yang didoakan dalam kesejahteraan kita, keamanan kita, dari sudut kesihatan kita, Allah SWT berkati, rahmati sepanjang tempoh SEM ini. Alhamdulillah, syukur sangat kepada Allah SWT diberikan rahmat kepada kita dalam perjumpaan mentor-menti di penghujung ini dalam keadaan yang harmoni, ceria. Terharu saya bila saya tengok video dengan apa saja yang dipaparkan dengan ucapan daripada seorang. Ini adalah sebagai satu ukhuwah yang kita teruskan dan kekalkan, insya-Allah istiqamah sampai bila-bila. Mudah-mudahan dalam pertemuan-perjumpaan saya bagi pihak diri saya sendiri, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan tahniah sabas kepada semua, dan saya minta maaf sepanjang tempoh perjumpaan mentor-menti yang mungkin saya tidak dapat penuhi secara optimum, secara maksimum untuk perjumpaan, setiap kali perjumpaan dari jam ataupun minit yang pertama hingga minit yang ke-60, iaitu 1 jam. Jadi Alhamdulillah pada hari ini kita dapat menunaikan dan menyempurnakan top up lah, kira top up dah lebih 15 minit sekorban top up, minta Alhamdulillah masa-masa yang kita tertinggal selama ini, sebelum ini kita dapat top up, dan Allah SWT terima segala amalan kita, segala amal bakti, segala budi, segala jasa, semualah yang terlibat dari soal-soal akhlak moral yang kita sudah ceburi dan kita sudah lalui selama ini.
Allah Subhanahu Wa Taala terima, yang itu sebenarnya yang paling penting. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala terima saja amalan kita, ikhlas kita, segala apa saja yang kita tuntut ilmu berkat Allah Subhanahu Wa Taala dalam SEM ini. Dan mudah-mudahan kita doa sekali lagi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kecemerlangan dalam ujian, dalam peperiksaan untuk SEM ini dan dapat keputusan yang cemerlang, khususnya dalam bidang akademik, dan seterusnya hakikatnya di akhirat sana nanti cemerlang dunia dan akhirat. Jadi setakat itu saja yang saya dapat share untuk perjumpaan kita pada kali ini, dan insya-Allah kita berjumpa lagi dalam pertemuan sesi yang akan datang. SEM singkat ni pun ada juga perjumpaan kan? Ada tak perjumpaan mentor-menti? Ada, tiap minggu ada. Insya-Allah. SEM pendek bulan 11, bulan 11 dan bulan 12 nanti kita dapat buat satu perjumpaan lain. Insya-Allah sekiranya diizinkan Allah, kita dapat bersemuka face to face di bilik ataupun di Dewan Kuliah IPGKTB untuk meneruskan lagi perjumpaan mentor-menti kita. Dan insya-Allah lepas ni kita buat perjumpaan di mana-mana. Mungkin di IPG, mungkin kita buat di luar. Macam contoh saya di IBDA itu. Di IBDA itu saya bukan mentor, saya jadi guru ataupun pensyarah kelas subjek Quran. Jadi dia orang buat plan, dia pergi dekat luar. Dia hello Grab. Dia hello Grab. Ustaz, kami tunggu Ustaz di luar, di Bandar Darul Aman. Ada satu tempat makan makanan. Oh best, dia orang belanja saya. Dia orang pakat-pakat naik Grab duduk di luar. Sebab di IBDA tu dia di luar tu memang banyak tempat makan-makan, tempat minum-minum banyak. Jadi dia kata, boleh tak kalau kita buat kelas di luar Ustaz? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Rupanya dia nak ajak makan. Dia ajak belanja. Dia sama-sama sewa Grab. Ada yang ajar 2 kelas. Dua-dua buat macam tu. Ada satu tempat di Jitra tu, cendol dia. Best cendol dia. Memang sedap cendol dia. Tapi di sini tak ada tempat tu yang macam di IBDA. Jadi tak kisah. Lepas-lepas ni insya-Allah kita akan plan selain daripada seperti mana yang kita buat selama ini dalam tempoh dalam talian ini. Okey? Boleh lah, cukup ya, 12-20 minit. InsyaAllah masa hari Jumaat ni, hari ni daripada pagi sampai sekarang ni betul-betul pack. Lepas ni saya berurusan dengan rumah pula, nak keluar pula lagi untuk nak khutbah pula lagi. Jadi so ada apa lagi nak cakap? Last sebelum kita tangguhkan. Nak ambil gambar. Oh, betul-betul ambil gambar. Okey, semua cukup ya. Kamera on semua, cantik. Semua dalam keadaan tu amat mursyid kan? Mursyid tu, gambar tak keluar. Okey. Okey. Okey, siapa nak ambil gambar? Silakan. Saya. 1, 2, 3. Okey, freestyle. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey, wa ila liqa. Aqul qawli hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama. Thank you Ustaz. Syukron. Okay.